Pengenalan kepada darurat. Darurat adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Pengisytiharan darurat adalah satu pemasyhuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui suatu pewartaan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku. Perlembagaan membenarkan pengisytiharan darurat melalui Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 150 adalah satu daripada tiga bahagian yang berada di bawah bahagian 11 Perlembagaan Persekutuan, iaitu bahagian yang berkaitan dengan kuasa khas menentang perbuatan subvertif, keganasan terancang dan perbuatan dan jenayah yang memudaratkan orang awam dan kuasa darurat. Pengisytiharan darurat ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja oleh Yang di-Pertuan Agong sama ada semasa Parlimen masih bersidang ataupun tidak. Kesan umum pengisytiharan darurat ialah perlembagaan digantung dan pentadbiran negara adalah ditentukan oleh kuasa pihak eksekutif. Pengertian darurat terbagi kepada tiga. Yang pertama ialah makna darurat. Darurat maksudnya suatu keadaan berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraan awam yang tidak dapat dikawal melalui pentadbiran biasa. Seterusnya, pengisytiharan darurat adalah satu pemasyhuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui suatu perwartaan bahawa keadaan tersebut telah wujud. Yang kedua ialah siapa yang melaksanakannya. Pengisytiharan darurat ialah kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Kuasa tersebut ringkasnya bermaksud kuasa yang dimiliki oleh institusi beraja dari awal bahkan jauh sebelum gubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga ialah bagaimana darurat dijalankan. Tiga asas atau alasan boleh digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi membuat pengisytiharan darurat, iaitu ancaman ke atas keselamatan negara, kedua ialah kehidupan ekonomi, dan ketiga ialah ketenteraman awam. Pengertian darurat dalam Perlembagaan Persekutuan bahagian 11. Fasal pertama dalam Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong YDPA untuk mengisytiharkan darurat apabila wujud keadaan yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagian yang terancam. Fasal kedua, Perkara 150 memberi kuasa kepada YDPA untuk mengisytihar darurat sebelum berlakunya keadaan yang akan mengancam persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Walau hanya terdapat tanda-tanda seakan kejadian yang mengancam keselamatan akan berlaku, YDPA memiliki bidang kuasa untuk mengisytiharkan keadaan darurat. Fasal 2B dalam Perkara 150 memberi kuasa kepada YDPA untuk membuat serta mengisytiharkan ordinan darurat atas nasihat Jemaah Menteri, kecuali apabila kedua-dua Majlis Parlimen bersidang serentak. Perkara 152C pula telah memperuntukkan ordinan-ordinan darurat yang dibuat dan diisytihar oleh YDPA di bawah Perkara 152B tadi hendaklah berkuat kuasa sama seperti Akta Darurat yang dibuat oleh Parlimen di bawah Perkara 150 Fasal kelima yang akan saya jelaskan sebentar nanti. Perkara 153 pula menyatakan bahawa ordinan yang dibuat oleh YDPA perlu dibentangkan di dalam dua Dewan Parlimen untuk mengesahkan atau membatalkan perisytiharan itu. Fasal 4 dalam Perkara 150 menyatakan bahawa semasa perisytiharan darurat berkuat kuasa, kuasa pemerintahan persekutuan adalah meliputi apa-apa perkara di bawah kuasa perundangan sesuatu negeri. Hal ini menyebabkan pemerintah persekutuan mempunyai hak bagi memberikan arahan dan kata putus kepada kerajaan negeri. Fasal kelima dalam Perkara 150 memperuntukkan bahawa semasa perisytiharan darurat berkuasa, Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara. Jika Parlimen berpendapat bahawa undang-undang itu amat dikehendaki untuk memulihkan keselamatan dan keamanan. Perkara 156C
150 Fasal ke-6 pula membenarkan Parlimen atau Yang di-Pertuan Agong meluluskan apa-apa juga undang-undang untuk keperluan ketika darurat setelah ia diisytiharkan. Perkara 156A menegaskan terdapat 6 hak yang tidak boleh digugat walaupun negara dalam keadaan darurat, iaitu hak berkaitan undang-undang Islam, adat Melayu, kebebasan beragama, hak kewarganegaraan, undang-undang adat di Sabah dan Sarawak serta hak berkaitan bahasa. Dalam perkara 150 Fasal ke-7, sesuatu ordinan darurat itu diberi nafas selama tempoh 6 bulan lagi untuk berkuat kuasa selepas daripada tarikh tamat darurat itu. Sejurus daripada tempoh itu, ordinan dan peraturan itu tidak akan berkuat kuasa lagi. Dalam perkara 158A dan perkara 158B menekankan bahawa tiada mahkamah yang berkuasa untuk melayan atau memutuskan apa-apa permohonan, soal atau prosiding mengenai kesahan perisytiharan yang dibuat YDPA berkaitan dengan tempoh kesinambungan darurat, undang-undang dan operasi darurat. Fasal terakhir dalam perkara 150 pula menekankan bahawa majlis-majlis parlimen hendaklah dianggap bersidang walaupun ahli majlis tersebut hanya berhimpun bersama-sama untuk urusan majlis itu. Demikianlah intipati pengertian darurat dalam Perlembagaan Persekutuan bahagian 11. Seterusnya, contoh darurat yang dapat dikategorikan kepada 3, iaitu darurat dalam negara, darurat melibatkan negara luar dan darurat alam sekitar. Yang pertama sekali, darurat dalam negara iaitu darurat tanah Melayu di mana British mengisytiharkan di Malaya pada tahun 1948 hingga tahun 1960-an. Berlakunya penarikan hak-hak sivil, pemberian kuasa istimewa dan langkah-langkah lain untuk membatasi kegiatan politik haluan kiri terutama sekali Parti Komunis Malaya (PKM). Berlaku juga konflik antara PKM dan parti haluan kiri yang lain dengan kerajaan British iaitu Perang Gerila selepas penyerahan Malaya daripada Jepun kepada British. Seterusnya, darurat Sarawak berlaku pada 14 September 1960-an. Berlaku disebabkan Ketua Menteri Sarawak ketika itu tidak meletakkan jawatan setelah 21 daripada 42 orang ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak menyatakan bahawa mereka tidak yakin dan hilang kepercayaan terhadap Ketua Menteri Sarawak pada tahun itu. Oleh itu, diisytiharkan darurat bagi memudahkan kerajaan untuk menyelesaikan pertikaian politik ini. Seterusnya, darurat rusuhan merupakan tragedi berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 berikutan perusuhan kaum di mana ia berlaku akibat provoksi perkauman selepas berlangsungnya pilihan raya umum Malaysia 1969. Maka pada 16 Mei 1969 diisytiharkan darurat. Seterusnya, darurat Kelantan yang diisytiharkan pada 8 November 1977 susulan krisis politik di negeri Kelantan yang berpunca daripada tindakan 20 adun PAS Kelantan meluluskan usul undi tidak percaya terhadap Datuk Muhammad Nasir iaitu Menteri Besar Kelantan. Seterusnya, darurat melibatkan negara luar iaitu darurat Konfederasi Indonesia-Malaysia di mana konflik ini disebabkan pembangkangan politik dan tentera Indonesia terhadap pembentukan Malaysia yang dilakukan oleh Presiden Sukarno kerana beliau menentang penjajahan di Nusantara sebagai perang mengenai masa depan tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak. Yang terakhir sekali, darurat alam sekitar iaitu darurat Jerebu yang berlaku pada tahun 1997 di Sarawak dan pada tahun 2005 di Selangor dan 2013 di Johor. Gimana? Ia menyebabkan penglihatan menjadi terjejas dan terbatas, sekolah ditutup dan penerbangan dibatalkan oleh disebabkan tahap suhu yang tinggi dan kualiti udara yang rendah. Darurat juga mempunyai kebaikan terhadap sesebuah negara itu. Jika kita dapat lihat dalam slide yang mana terdapat 2 kebaikan darurat iaitu kebaikan kepada ketenteraman politik dan kepada ekonomi negara.
Daripada perspektif ketenteraman politik, kita dapat lihat dalam slide yang mana darurat akan dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 antara wakil rakyat. Ini disebabkan persidangan antara wakil rakyat adalah diberhentikan buat sementara waktu bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Seterusnya ialah darurat juga dapat memberi peluang kepada pemimpin untuk menjalankan tugas mereka. Hal ini kerana mereka selalu sibuk dengan persidangan yang perlu dihadiri dengan kesibukan lainnya sehingga tidak masa untuk hal-hal negara. Dengan terlaksananya darurat ini, semua aktiviti adalah tidak dibenarkan dan pemimpin negara mempunyai masa yang banyak untuk menumpukan semua urusannya kepada hal-hal negara bagi menjaga ketenteraman dan keselamatan masyarakat terutamanya pada musim pandemik COVID-19 ini. Selain itu, kebaikan darurat juga adalah selain daripada memberi peluang kepada pemimpin negara, pemimpin rakyat juga mempunyai masa untuk membantu rakyat yang terjejas akibat COVID-19 ini. Daripada mereka sibuk untuk berkempen, ini adalah masa mereka yang sesuai bagi membuktikan bahawa wakil rakyat ini bertanggungjawab dan amanah dalam membantu rakyat yang telah dipilih sebagai wakil rakyat di tempat mereka sendiri. Selain itu, dapat kita lihat melalui aspek ekonomi pula, yang mana nilai mata wang negara tidak akan terjejas. Hal ini disebabkan tidak berlakunya import-ekspor ke luar negara semasa darurat, disebabkan sepadan negara ditutup bagi mengelakkan kemasukan pelbagai jenis penyakit dari negara asing. Maka dengan ini tidak berlakunya pertukaran mata wang kepada negara asing yang mana mata wang mereka jauh lebih tinggi berbanding mata wang ringgit Malaysia. Seterusnya, ekonomi negara juga akan lebih tertumpu kepada ekspor dan import dalam negara sahaja. Ini akan menggalakkan pembuatan barangan tempatan dan sekaligus PKS. Perusahaan kecil dan sederhana akan lebih menghasilkan barang bagi keperluan dan kehendak dalam negara itu sendiri, terutamanya di negara Malaysia. Ekonomi tidak akan lagi bergantung kepada import negara luar kerana sesetengah masyarakat kurang sedar bahawa barangan yang diciptakan oleh negara sendiri juga setaraf kualitinya dengan barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dari negara luar. Dan terakhir sekali ialah dapat merangkak semula strategi yang baru bagi memulihkan ekspor minyak dan gas yang terjejas akibat COVID-19. Merangkak strategi yang baharu yang lebih berkesan bagi meneruskan ekspor minyak ke luar negara adalah sangat penting kerana sebahagian daripada pendapatan negara adalah melalui ekspor minyak gas asli kepada negara Eropah. Dengan itu, hasil pengeksportan minyak gas ke luar negara akan lebih menguntungkan dengan strategi yang baharu dan lebih berkesan. Pengisytiharan darurat 1948 sudah tentu memberi kesan kepada politik, sosial dan ekonomi Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Kesan darurat ke atas politik Tanah Melayu adalah kerajaan telah mengambil langkah untuk mengisytiharkan Undang-Undang Darurat 1948 yang bertujuan untuk membendung komunis serta mengharamkan gerakan politik radikal dan politik berhaluan kiri. Selain itu, pengisytiharan darurat juga menyebabkan pihak British untuk menyegerakan pemberian kemerdekaan kepada Tanah Melayu dan telah memberi taraf berkerajaan sendiri. Hal ini kerana kerajaan mendapati Tanah Melayu semakin menunjukkan rasa tidak puas hati kepada pihak British dan kerajaan juga ingin mendapatkan sokongan rakyat supaya tidak memihak kepada komunis. Seterusnya juga pihak British berpendapat untuk melonggarkan syarat kerakyatan di Tanah Melayu. Kerakyatan perlu dilonggarkan untuk memberi peluang kepada kaum bukan Melayu menjadi warga negara Tanah Melayu. Hal ini agar pihak British dan kerajaan mampu memenangi hati masyarakat bukan Melayu agar menyokong mereka dan memerangi komunis. Pengisytiharan darurat 1948 juga telah memberi kesan ke atas sosial Tanah Melayu di mana kehidupan penduduk Tanah Melayu penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Pengisytiharan darurat telah menyekat pergerakan penduduk dan menyebabkan penduduk tidak dapat bekerja.
Hal ini menyebabkan bekalan makanan juga semakin berkurangan dan terhad kerana banyak petani yang tidak bekerja dan penduduk juga terpaksa mendapat bantuan makanan. Selain itu, konflik perkauman terutamanya antara orang Melayu dan orang Cina semakin serius. Hal ini kerana orang Melayu menganggap semua orang Cina adalah komunis dan orang Melayu telah menyertai pasukan keselamatan untuk membanteras komunis. Seterusnya ialah Undang-Undang Darurat telah memberi kebenaran kepada kerajaan untuk menahan sesiapa sahaja yang dianggap mengancam keselamatan negara atau disyaki bersubahat dengan komunis tanpa perlu dibicara di mahkamah. Hal ini menyebabkan ramai penduduk terutamanya orang Cina ditangkap dan dipenjarakan serta sebahagian lagi dihantar ke China. Kesan darurat 1948 ke atas ekonomi Tanah Melayu pula adalah kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sebanyak $250,000 hingga $300,000 setiap hari bagi tujuan keselamatan untuk menghapuskan komunis. Dalam tempoh 12 tahun darurat ini, kerajaan telah membelanjakan sebanyak $721.9 juta bagi tujuan memperlengkapkan pasukan keselamatan. Komunis telah banyak merosakkan sistem perhubungan seperti jalan raya dan landasan kereta api serta lombong biji timah, menetak pokok-pokok getah dan menyerang kenderaan awam. Hal ini bertujuan untuk melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu. Akhir sekali ialah darurat telah menyebabkan penduduk tidak boleh keluar untuk menjalankan aktiviti ekonomi dan bekerja, terutamanya pekerja ladang. Banyak ladang dan lombong diserang komunis menyebabkan pengeluaran hasil bumi dan ekspor Tanah Melayu terjejas teruk. Rumusannya, konsep darurat ini tidak terbatas kepada kekerasan yang melibatkan penggunaan senjata api dan rusuhan sahaja, tetapi justifikasi untuk darurat ini lebih meluas lagi yang meliputi krisis politik, krisis ekonomi, bencana alam, kekurangan makanan dan masalah penyakit yang mudah merebak dan tidak terkawal. Oleh itu, apabila keadaan sedemikian berlaku, maka pemerintah mempunyai kuasa untuk melaksanakan darurat. Walaupun terpaksa mengabaikan hak asasi manusia seperti hak bersuara, hak berimpun dan hak bergerak dalam perlembagaan, namun kuasa ini sah di sisi undang-undang bagi mengatasi keadaan yang sukar dikawal ini. Oleh itu, generasi muda wajarlah mengambil iktibar daripada peristiwa darurat yang pernah ditempuhi negara kita dari tahun 1948 hingga 1960 serta peristiwa-peristiwa darurat yang pernah diisytiharkan di Malaysia bagi memastikan detik hitam yang menyaksikan keadaan menjadi porak-peranda dan penduduk hidup dalam ketakutan sepanjang masa itu tidak berulang pada masa akan datang.